Mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik, Nabi kata lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apakah maksud mukmin yang kuat? Saya baca, sahabat-sahabat ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Muslimin muslimat. Nabi sebut, ini sabda Nabi yang sahih. Orang mukmin yang kuat adalah lebih disukai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Okey, kita akan baca lagi. Akan tetapi masing-masing dari keduanya mempunyai sisi kebaikan. Sama ada orang yang kuat ataupun orang yang lemah, kedua-duanya ada sisi kebaikan. Berlumbalah untuk meraih apa sahaja yang dapat memberikan kemanfaatan padamu. Subhanallah. Nabi bersabda dan menyarang kita, berlumbalah. Maksudnya bersungguhlah, bekerjalah kamu untuk meraih apa sahaja yang dapat memberikan kemanfaatan padamu. Apa-apa yang bermanfaat, kamu kena berusaha. Kamu kena kejar. Kamu kena buat sungguh-sungguh. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Apabila sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau berkata, seandainya saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah, apa saja yang dia kehendaki pasti melaksanakannya. Kerana sesungguhnya ucapan seandainya itu membuka jalan kepada perbuatan syaitan. Subhanallah. Kita perhatikan muslimin muslimat, sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Nabi SAW sebut orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabba ilallah. Mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik, Nabi kata lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apakah maksud mukmin yang kuat? Yang kuat dari sudut imannya, kuat dari sudut semangatnya, kuat dari sudut ibadahnya, kuat dari segi prinsipnya. Subhanallah, dia juga seorang yang kuat dari sudut zahirnya. Zahirnya pun subhanallah kuat. Maksudnya zahir dia jaga kesihatan dia jaga kecergasan dia. Subhanallah, dia buat itu, dia buat ini, maksudnya untuk kesihatan zahir ni, supaya dalam keadaan yang cergas, tak lemah, jaga makanan dia, kuat dari sudut akalnya. Datang ujian, mungkin dia lemah tapi sekejap dia bangkit balik. Kuat dari segi rohaninya, dari sudut mentalnya, rohaninya, emosinya. Subhanallah, rohani tu kena kuat. Allah lebih cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi Nabi sebut, akan tetapi masing-masing dari keduanya mempunyai sisi kebaikan. Bukannya tak ada kebaikan langsung yang lemah ni, ada juga kebaikannya. Dan Nabi menyarankan berlumba untuk meraih apa saja. Berlumbalah maksudnya seolahnya ihris, bekerjalah kamu, bersungguhlah kamu
Subhanallah, untuk buat apa saja mendapatkan kemanfaatan daripada-Mu dan mohon pertolongan kepada Allah, jangan rasa lemah. Masya Allah, apabila sesuatu menimpamu. Okey, setelah kita dah berusaha sungguh-sungguh, dah buat sehabis baik, lalu Allah takdirkan berbeza sekian-sekian. Nabi kata, jangan kamu kata, seandainya buat macam ni, tentu dapat macam ni. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada seorang sahabat saya ni, suami dia boleh jalani kehidupan seperti biasa, tapi ada satu penyakit yang dia kena makan ubat, bukan penyakit jantung. Bukan penyakit jantung, tapi ada satu penyakit yang memang bergantung pada ubat. Masya Allah. Dan kalau kita tengok, Zahir tak ada sakit apa. Aktif, sana, sini, bergerak, apa semua okey. Tapi kena makan ubat. Thyroid. Minta maaf ya. Dia hypo. Kita panggil hyperthyroid. Thyroid ni, dia kan mengawal hormon. Kalau tak makan ubat tu, hormon dia terganggu. Subhanallah. Bila hormon terganggu, dia jadi ketak-ketak dulu dan sebagainya. Takdir Allah, sebelum 2 hari, 3 hari macam tu, subhanallah, kami jumpa dulu. Makan sarapan sama-sama. Saya dengan suami, beliau dengan suami. Subhanallah. Sarapan sama-sama. Boleh, yelah borak. Memang sihat. Alhamdulillah. Lepas tu, tapi masa cakap tu pun dia dah cakap, Asma, ni dia kakak daripada saya setahun 2 tahun macam tu. Kak, sebenarnya dia pun bahasakan lah, suaminya ustaz kan. Ustaz sebenarnya tak makan ubat. Dah berapa, seminggu, 2 minggu macam tu lah. Sebab putus ubat, nantilah nak ambil ke hospital. Tapi sebab si suami ni kan, dia kata macam, alah tak apa, tak payah makan pun tak apa macam tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Takdir Allah, tiba-tiba benda tu gangguan yang luar biasa. Maksudnya di luar jangkaan. Terus macam tak sedar, koma, sekian-sekian, tapi macam sedar tak sedar, dah dialihkan ke wad biasa, sedar tak sedar, macam tu lah keadaannya. Lepas tu saya pun pergi ziarah masa tu waktu malam, sebab kawan ni dah telefon tolong Asma datang, macam tak tahu nak macam mana nak buat gini. Saya minta izin, ni cerita lama dah ni, lebih 10 tahun dah. Minta izin dengan nurse kat jaga kat bawah, kata ahli keluarga dibenarkan naik. Dan masa saya naik tu, tiba-tiba maksudnya kan yang bacaan zin tu kan dalam keadaan kritikal, dan pada saat itulah doktor datang, nurse datang, apa semua. Dan kawan saya ni subhanallah dalam keadaan ketakutan, anak ramai, lebih ramai daripada saya, bukan 7 orang, lebih ramai. Dalam keadaan ketakutan, dia wakilkan, saya kata, Asma tolong wakilkan Kak, tolong wakilkan akak untuk tengok ustaz. Sebab dia tak sanggup tengok keadaan suaminya tu sedang diselamatkan oleh doktor dan nak diingatkan bacaan-bacaan apa semua tu. Memang doktor dah tutup langsir, tapi dia tetap, Asma tolong intai, tolong tengok macam mana ustaz. Allahu Akbar. Saya tengok macam mana keadaan doktor cuba menyelamatkan, cuba ni jantung apa semua, sebab macam dah lurus kan, cuba nak kembalikan semula. Allahu Akbar. Lepas tu akhirnya meninggallah pada saat tu. Subhanallah, dalam keadaan usia yang masih muda, kan umur masih muda, anak kecil-kecil. Tak silap saya tengah mengandung, wallahualam, saya rasa tengah mengandung masa tu sahabat saya ni. Lepas tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia tak boleh nak move on. Sebulan. Pasukan dia telefon saya. Asyik dia telefon, dia kata, Asma, kalaulah akak beri makan ubat, mesti ustaz ada lagi kan? Kalaulah akak ambil ubat dan ustaz makan ubat, mesti ustaz ada lagi kan Asma? Akak dengan anak-anak kecil apa semua ni, sila akak kan? Kalau macam tu lah. Lepas tu kan, dia kata, Asma, ustaz tak balas mesej ni. Akak WhatsApp, ustaz tak balas-balas. Maksudnya dia dalam situasi menafikan. Tidak boleh terima. Maksudnya dia masih lagi WhatsApp suami dia macam hari-hari dia WhatsApp saat suami dia hidup. Kan, bagi tahu perkembangan, sebab dia cikgu, gini-gini. Kenapa Asma ustaz tak balas ni? Hari-hari mesej ustaz. Kata, Kak, tolong ustaz ni. Asma, kalau lah gini-gini, mesti akak ni, macam tu lah. Dia duduk sebut kalau. Sebab itu tuan-puan sekalian, perkara yang Nabi tegur ni, apabila berlaku sesuatu menimpamu, maksudnya sesuatu yang buruk menimpamu, maka jangan engkau berkata, seandainya saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah. Apa saja yang dikehendaki, pasti dia melaksanakan. Kerana sesungguhnya ucapan seandainya begini akan jadi begini, maka ia membuka jalan kepada syaitan. Saya pun kata, saya memang sebab bila dia dah di luar
Masuk kesedaran, kita pun sebut, kita kata, Kak kena faham. Kak kena faham. Memang itu saat Allah dah tetapkan ajal Ustaz. Kalau tak disebabkan, tak makan ubat, tak disebabkan sakit, Ustaz pasti akan pergi juga. Ustaz pasti akan mati juga. Dengan apa jua cara. Itu asbab saja. Bukan sebab akak, bukan sebab Ustaz, bukan sebab apa. Mati sebab ajal. Kalau orang kata, sebab adik lah ni bawa balik COVID. Lepas tu kena dekat mak. Mak dah tua, mak sakit. Saya dah pesan pada adik, jangan sekian. Ada seorang wanita tu memang dia tak boleh nak terima dan dia tak boleh tegur lagi adik dia. Sebab masa mak dia sakit bukan sebab COVID. Dia bertahan supaya mak dia duduk di rumah, jangan bawa pergi hospital. Sebab masa tu hospital tengah tinggi COVID ni. Dia pula yang jaga mak selama ni. Adik-adik yang tak jaga, dia yang duduk dengan mak. Tapi adik-adik semua sepakat pergi hantar hospital. Dia seorang je tak nak. Dia kata kalau hantar hospital takut mak kena COVID. Sebab mak dia walaupun sakit, demam. Tapi bukan COVID, macam lemah macam tu lah. Tapi adik-adik semua paksa dia seorang je tak nak akhirnya. Sebab dia pun nurse. Dia kata biar dia jaga mak kat rumah. Kata jangan bawa pergi hospital. Sebab dia pun tahu, sebab dia pun nurse kan. Tapi adik-adik semua nak hantar. Lepas tu bila hantar, mak dia kena COVID. Lepas tu terus kritikal. Sebab dah campur ada penyakit. Dan dia memang duk salahkan. Masa tu kebetulan saya jumpa dia untuk adalah rawatan. Dia kata, Ustazah, kalau tak mak saya ada lagi Ustazah, adik-adik saya tak nak dengar nasihat saya. Saya dah cakap jangan bawa pergi hospital masa tu. Saya dah cakap jangan. Dah lah saya jaga mak. Mak duduk dengan saya. Makan, minum, susah payah dengan saya selama ni Ustazah. Adik-adik saya bukan jaga mak saya. Diorang balik pun sekali-sekala. Mak saya tu lah penghibur saya. Sekian-sekian macam-macam lah nangis-nangis. Kalau tak mak saya mesti ada lagi. Diorang tak nak terima nasihat saya masa tu. Saya jaga mak saya. Saya sendiri boleh masukkan ubat apa semua. Saya nurse. Lepas tu saya kata, Puan istighfar Puan, istighfar. Dalam masa mak saya meninggal, semua kami tak boleh tengok. Saya pun tak boleh tengok. Nak pergi tanam mak pun tak boleh. Tengok wajah mak terakhir pun tak boleh. Dia pun nangis-nangis. Sebab itu bila, subhanallah, masa tu saya kata, saya ingatkan balik. Saya kata, Puan kena yakin. Mak pergi dengan cara yang terbaik. Sebab apa saja bagi orang yang baik, orang yang saleh, adalah yang terbaik. Apabila kita redha dan kita bersangka baik dengan Allah. Dan mak memang Allah dah takdirkan begitulah caranya dia meninggal. Mati bukan sebab COVID, mati sebab ajal. Sebab ajal sudah tiba. Semua itu asbab sahaja. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu kalau macam mana Ustazah, tapi saya tak redha dengan adik-adik saya tak boleh terima. Kalau Puan betul-betul redha menerima kaedah cara Allah ambil mak, Puan kena maafkan adik-beradik. Dan Puan mungkin kena minta maaf kerana menuduh mereka menjadi penyebab mak meninggal. Sebab bukan mereka penyebab mak meninggal. Mak meninggal sebab ajal. Tidak akan lambat. Allahu Akbar. Itu firman Allah. Tidak akan lambat walau satu saat. Dan tidak akan cepat walau satu saat. Apabila tiba kematian, Allah tidak akan tangguh walau satu saat. Allah tak akan cepat walau satu saat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Subhanallah. Janganlah pula kita berhujah dengan hujah yang tidak benar. Contohnya, bila kita buat kerja sambil level, lepas tu hasilnya tak seperti mana yang seperti target, kita pun jawab, dah takdir Allah macam ni. Sebab itu biasanya yang melibatkan takdir Allah yang musibah ini setelah kita usaha. Setelah kita dah buat yang terbaik. Akhirnya takdir Allah, sebagaimana kita baca hadis ini, berlumba untuk meraih apa saja yang memberi kemanfaatan dan mohon pertolongan dengan Allah dan jangan rasa lemah. Kan, subhanallah. Dan setelah kita dah usaha betul-betul, muslimin muslimat, dah bersungguh-sungguh dah, kemudian kita minta pertolongan Allah, kita serah kepada Allah. Tapi akhirnya dah rancang jadi juga musibah. Dan apa saja yang menimpamu jangan kau berkata, seandainya begini-begini. Subhanallah. Tetapi sebagai muhasabah dibenarkan. Bukan untuk menyalahkan. Tapi muhasabah. Contoh selepas kita buat sesuatu, kita buat program kan di sekolah, cikgu-cikgu ataupun kita dengan anak-anak kan. Lepas tu kita dengan anak-anak kita muhasabah. Okey. Cuba tengok apa yang berlaku. Umi dah pesan jangan begini-begini. Tapi kamu buat juga. Kalau anak tu jawab, dah takdir Allah. Adalah anak saya itu, dia panjat. Subhanallah. Sampai jatuh, pinggang sakit, semua kena panggil tukang urut, salah urat.
Sebenarnya adalah benda. Saya dah pesan, tak payah buat, tak payah macam tu. Jangan. Jangan. Tapi dia kata, tak apa Umi nak buat juga nak ni. Akhirnya daripada kursi berdiri tu jatuh pinggang. Lepas tu kita akan kata, betul tak Umi dah cakap jangan. Umi bukan doa apa-apa pun. Lepas tu kena berilah panggil sebab tak nak jalan. Yang kita bimbang bila terhempas daripada tinggi, jatuh terus ke punggung tu. Takut slip disc kan. Benda-benda yang lebih dahsyat. Jadi subhanallah untuk muhasabah tak apa. Tapi kita tak sebutlah seandainya mesti tak jatuh. Tapi kita kata lain kali dengarlah nasihat. Dah cakapkan begini-begini. Subhanallah. Jadi muslimin